Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini yang merupakan pertemuan kita buat siri yang kedua, yang mana alhamdulillah pada siri yang lalu, siri pertama yang telah pun kita laksanakan pada minggu lepas, kita telah pun sama-sama mempelajari tentang keutamaan dan kepentingan memahami perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi apa yang kita bincangkan pada siri yang lalu dan juga pada siri yang kedua malam ini, saya minta kepada tuan-tuan dan puan supaya merujuk kepada dua bahan rujukan. Yang pertama adalah nota perumpamaan dalam Al-Quran siri yang pertama. Jadi saya tunjukkan nota dia. Okey, ini gambar depan dia. Ini adalah gambar depan untuk nota yang siri pertama yang kita telah bincangkan pada siri yang lalu, dan kita juga akan gunakan rujukan ini pada malam ini. Kemudian yang kedua, saya juga telah mengedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan senarai semak. Ya, senarai semak perumpamaan yang kita akan pelajari setiap Khamis. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sambung semula. Minta maaf tuan-puan ya, sebab jika line terputus, saya minta tuan-tuan bersabar sekejap. Ya, kerana saya berada di kampung, jadi bergantung sepenuhnya kepada talian hotspot. Jadi kalau ada terputus dan sebagainya, saya mohon ampun dan maaf di atas kelemahan talian. Baik. Seperti yang saya telah tunjukkan sebentar tadi, okey. Sebelum tu suara saya tuan-tuan dan puan jelas? Jelas, boleh Ustaz. dengar dengan baik? Ustaz. Jelas Ustaz. Jelas. Okey, talian saya yang saya gunakan sekarang ni ada sangkut-sangkut ke atau bagaimana? Okey, Jelas Ustaz, kan? sekarang. Okey, insya-Allah. Sekarang. Okey, nota yang saya paparkan tuan-tuan dan puan nampak? Nampak, Ustaz. Nampak? Okey. Kejap ya. Okey, kemudian nota untuk senarai semak perumpamaan dapat tak? Tuan-tuan dan puan ada dapat? Dapat, Dapat Ustaz. kan? Dalam chat dah letak dah. Okey. Alhamdulillah. Okey ya. Okey, kalau begitu kita akan buat silang rujuk antara senarai semak dan nota perumpamaan di dalam Al-Quran. Okey. Pada minggu yang lepas, pada siri yang pertama, kita telah selesai bincang tentang kepentingan, keutamaan Allah memaparkan ada banyak perumpamaan di dalam Al-Quran. Tujuannya untuk apa? Adalah untuk yatadzakkarun, kita sentiasa mengambil peringatan. Lepas tu Allah bagi tahu orang yang dia berusaha fikir dengan sebaik yang mungkin, dia termasuk di kalangan orang yang boleh memahami perumpamaan. Kemudian pada siri yang pertama yang lalu, kita telah masuk kepada bab yang kedua, iaitu
kita masuk kepada perbincangan tujuan Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan ayat-ayat dalam bentuk perumpamaan. Okey, dalam nota ini hanya diletakkan lebih kurang ada 8 tujuan Allah mendatangkan perumpamaan. Okey. 8 tujuan bukanlah bermaksud hanya 8. Mungkin ada lebih lagi daripada 8, tetapi untuk pendekatan bagi siri yang lepas dan malam ni ada 8. Okey, nak tahu 8 tu tuan boleh rujuk bermula muka surat nombor 3 sehinggalah muka surat nombor 9. Okay. Kenapa kita nak belajar tentang tujuan perumpamaan? Salah satu sebab adalah setiap Al-Quran yang Allah datangkan, ayat-ayat dia mesti ada hikmah dia, mesti ada tujuan dia. Jadi Allah datangkan menggunakan metodologi perumpamaan, ada tujuannya. Dalam masa yang sama, tujuan ini dapat menarik minat kita untuk kita terus memahami ayat-ayat yang datangnya dalam bentuk perumpamaan. Okey. Pada minggu lepas, siri yang pertama, izinkan saya membuat pengulangan ringkas tidak lama bagi meraihkan mana-mana rakan-rakan kita yang baru mengikuti pengisian pada malam ini, minggu lepas tak sempat nak ikuti dan sebagainya. Moga-moga ada manfaat pada semua. Okey. Pada minggu lepas kita telah menyebutkan bahawa salah satu tujuan Allah datangkan perumpamaan adalah untuk membantu kita dapat menggambarkan, kita dapat visualize sesuatu yang Allah nak nyatakan di dalam Al-Quran. Seperti mana Allah Ta'ala nak menggambarkan tentang keindahan, kecantikan bidadari, begitu juga tentang khadam, pelayan-pelayan di dalam syurga. Okay. Kemudian yang kedua, antara tujuan Allah mendatangkan perumpamaan adalah untuk memberikan keyakinan. Siapa-siapa yang sebelum ini dia ragu-ragu tentang sesuatu isu, apabila dia faham perumpamaan ni, dia akan dapat menghilangkan keraguan. Bagi siapa-siapa yang dah yakin tentang sesuatu isu, maka apabila dia faham perumpamaan ni, dia akan lebih meyakini terhadap isu yang diperbincangkan. Salah satu contoh, isu tentang menghidupkan semula orang yang sudah mati. Ada manusia yang dia ragu-ragu, tetapi kalau dia faham perumpamaan ini, maka keraguan itu insya-Allah pasti akan hilang. Dan itu adalah salah satu tujuan Allah menggunakan pendekatan perumpamaan. Okey. Untuk yang tujuan yang kedua ni, kalau tuan-tuan nak silang rujuk dengan senarai semak, okey. Yang contoh yang kita datangkan surah Yasin ni adalah surah Yasin ni untuk contoh yang kedua ni dalam senarai semak yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Contoh surah Yasin ayat 77 sampai 82 ni, ini adalah bilangan yang ke-50 dalam senarai semak. Saya tunjuk contoh senarai semak begini. Okey, kalau tuan-tuan tengok senarai semak bilangan yang ke-50 daripada 66 perumpamaan yang kita akan belajar, ia berada pada bilangan yang ke-50. Kalau tengok bilangan ke-50 surah Yasin, akan jumpa surah Yasin, surah nombor 36, ayat 78 sampai 81, muka surat 445, isu tentang kehidupan semula setelah mati. Okay. Dalam pengisian siri 1, siri 2 ni tuan-puan ya, kita belum lagi masuk kepada perbincangan perincian ayat. Belum lagi. Kita belum tadabbur secara terperinci lagi. Tetapi kita hanya menyebutkan contoh ayat yang menyokong kepada tujuan kita belajar perumpamaan. InsyaAllah nanti pada bilangan yang ke-50
kita akan bincangkan semula surah Yasin yang menjadi satu contoh apabila orang faham perumpamaan ini, dia akan dapat menambahkan keyakinan dia terhadap sesuatu yang dia tak yakin sebelum ini, insya-Allah. Okey. Kemudian kita tengok kembali melihat kepada contoh perumpamaan lain. Okey. Kalau kita lihat yang tujuan yang ketiga, muka surat yang keempat, kita telah sebut pada siri yang pertama, Allah mendatangkan perumpamaan. Kita yang belajar perumpamaan ni, apabila kita belajar, kita faham, kita akan ada sifat suka nak buat kebaikan. Lepas tu kita ada perasaan takut untuk melakukan kejahatan. Okey, satu contoh mendorong kita suka nak cakap kalimah-kalimah yang baik ni, seperti mana kita memperbanyakkan kalimah-kalimah tauhid, cara Allah nak dorong kita ucaplah kalimah yang baik ini, Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan seperti satu pokok, seperti sebatang pohon yang baik. Tentang akar dia dan sebagainya. Okey. Untuk perumpamaan yang kalimah yang baik ni, yang ada pada muka surat yang kelima, nanti kita akan sampai kepada bilangan yang ke-28. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat selara semak, bilangan yang ke-28, nanti kita akan ulang kembali perincian surah Ibrahim ayat 24-25, muka surat 258 hingga 29, kalimah yang baik. Ini kita akan perincikan. InsyaAllah nanti sampai kepada bilangan yang ke-28, kita akan ulang semula ayat tersebut, kemudian kita akan perincikan. Okay. Begitu juga Allah Ta'ala nak suruh kita tinggalkan kalimah yang buruk. Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan seperti mana sebatang pokok yang tidak baik, akarnya mudah tercabut. Okay. Macam mana perincian maklumat ni, nanti kita akan masuk kepada tadabbur perumpamaan. Jadi apa yang kita bincang pada malam ni dan minggu lepas tu hanya sekadar nak menunjukkan contoh di antara tujuan-tujuan kita belajar perumpamaan. Okay. Untuk yang kalimah yang buruk ni, dalam senarai semak, ia berada pada bilangan yang ke-29. Kalau kembali melihat senarai semak, dia berada pada bilangan yang ke-29, iaitu kalimah yang buruk. Okay. Kemudian, kalau kita lihat perkara yang keempat, tujuan yang keempat, Allah nak memberikan kita tasji', Allah nak berikan kita motivasi, dan Allah juga nak memberikan ancaman kepada kita. Jadi antara motivasi yang Allah nak sampaikan kepada kita, antaranya Allah nak suruh kita infakkan harta. Nak infak harta ni bukan senang. Ya, kita cari susah-susah, kerja siang malam, pagi petang. Kemudian kita nak keluarkan hasil pendapatan kita, hasil kita berniaga, hasil kita cari. So, bab harta ni sangat manusia sayang. Tak ada orang yang tak sayang harta. Tapi macam mana nak bagi dia keyakinan pada dia infak harta, nak bagi dia motivasi yang tinggi, Allah mendatangkan perumpamaan seperti orang yang ada sebiji benih yang dia tanam menumbuhkan 7 batang tangkai. Lepas tu setiap tangkai tu pula ada 100 biji. Jadi yang ini sebenarnya apabila manusia faham, dia tak lagi rasa ragu-ragu untuk dia menginfakkan, sedekahkan harta yang ada pada dia. Kenapa dia tak ragu-ragu? Pertama, dia faham ini adalah janji Allah. Kan? Dalam masa yang sama, dia sanggup keluar banyak. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah akan bagi lebih banyak. Jadi macam mana nak tahu lebih banyak? Maka didatangkan dalam bentuk perumpamaan. InsyaAllah nanti ketika mana kita sampai kepada perumpamaan ni, perumpamaan yang menginfakkan harta ni, tuan-tuan akan jumpa pada bilangan yang ke-6.
Yang sebiji benih tumbuh 7 batang tangkai ni dia ada pada bilangan yang ke-6. Jadi kalau kita tengok dekat senarai semak, tengok bilangan yang ke-6, kita jumpa. Iaitu ayat surah Al-Baqarah, surah nombor 2, ayat 261, muka surat 44, bercambah seperti bercambah seperti 7 tangkai. Bukan tangkai je, dia ada 7 tangkai. InsyaAllah nanti kita akan tadabbur ayat ini apabila sampai kepada bilangan yang ke-6. Okay. Manakala Allah Ta'ala nak bagi amaran kepada kita. Kan? Amaran tentang letih-letih menginfakkan harta, keluarkan harta yang banyak, tiba-tiba pahala tak ada. Pahala sedekah ni Allah Ta'ala hapuskan. Jadi cara Allah nak kata pahala sedekah tu boleh hilang licin, langsung tak ada pahala, Allah datangkan perumpamaan dalam suratul Baqarah. Jadi ayat ni tuan-tuan kena tulis dia punya nombor ayat dia. Sebab minggu lepas kita dah sebut lah. Okay, ini adalah ayat 264. Ini adalah suratul Baqarah. Ayat 294, halaman 44. Ini cara Allah nak takutkan kita supaya jangan sia-siakan pada sedekah. Allah menyebutkan contoh orang yang dia ada seketul batu licin. Yang batu licin tu di atasnya ada tanah. Tiba-tiba batu yang licin di atasnya dah lah licin, lepas tu ada tanah, tiba-tiba ditimpa dengan hujan yang lebat sehingga menjadi bersih tanah tu, dah tak ada langsung kesan tanah tu. Itulah yang Allah nak kata tentang kamu boleh dapat pahala banyak, tiba-tiba hilang pahala sedekah. Disebabkan apa? Disebabkan ungkitan, menyakiti orang yang menerima sedekah. Okay. InsyaAllah nanti kita akan perincikan, kita akan tadabburkan ayat ini. Jadi ini hanyalah sekadar contoh perumpamaan di dalam Al-Quran yang tujuannya adalah untuk memberikan ancaman, memberikan motivasi dan juga menakut-nakutkan kita. Itulah tujuan Allah Ta'ala mendatangkan perumpamaan yang keempat. Okay. Yang pahala sia-sia ni seperti tanah berada di atas batu yang licin, insya-Allah nanti kita akan jumpa pada senarai semak nombor 7. Nanti waktu kita sampai dekat senarai semak nombor 7, kita akan belajar insya-Allah ayat 264 pada sedekah yang hilang. Kenapa dia nombor 7? Okay, dalam senarai semak ni kaedahnya kita menyusun mengikut turutan surah-surah di dalam Quran. Nanti maknanya kita akan belajar nanti minggu depan. Bermula minggu depan, kita akan memperincikan ayat-ayat perumpamaan ini. Kita akan mulakan nanti pada siri yang ketiga, Suratul Baqarah ayat 17 dan 18 berkaitan dengan api yang Allah telah padamkan. Elok-elok ada api yang digunakan untuk menerangi. Mereka guna api tu yang dihidupkan, tiba-tiba Allah padamkan api tu. Kenapa? Apa yang mereka dah buat? Nanti kita akan belajar pada siri yang ketiga, ayat 17 dan 18. Jadi pendekatan kita belajar perumpamaan ni, kita mengikut susunan yang kita mengikut turutan. Kita mengikut turutan surah-surah di dalam Al-Quran. Jadi kalau anda tengok dekat senarai semak ni, kita mulakan dengan suratul Baqarah dan kita akan tamat pada surah yang ke-74, Al-Muddathir. Al-Muddathir ayat 49 sampai 51. Betul, ayat 49 sampai 51, muka surat 577, kisah orang yang melarikan diri daripada mendengar dakwah Nabi
seperti mereka jumpa singa. Mereka lari daripada Nabi Muhammad ni seperti mana mereka nampak singa. Kenapa Allah gunakan umpamaan seperti mereka melarikan diri daripada singa? Tuan-tuan ikuti pengisian ini nanti pada yang terakhir sekali 66. Maknanya kita akan belajar 66 perumpamaan di dalam Al-Quran mengikut ayat-ayat yang berada pada surah-surah yang disusun. Kita mulakan dengan surah Al-Baqarah dan kita akan tamatkan pada surah Al-Muddathir. Jadi semoga tuan-tuan jelas tentang bagaimanakah metodologi pembelajaran yang kita belajar pada setiap pertemuan kita Khamis malam Jumaat, perumpamaan. Baik, kemudian kita kembali melihat kepada tujuan yang kelima. Sepatutnya malam ni kita akan mula pada tujuan yang kelima. Siri 1 kita dah belajar tujuan 1 sampai tujuan keempat. Jadi tujuan yang kelima, Allah mendatangkan ayat-ayat perumpamaan ini kadang-kadang Allah Ta'ala nak membuat pujian. Allah nak puji satu golongan. Dan kadang-kadang Allah datangkan perumpamaan ini adalah untuk mencela satu golongan. Jadi apabila kita faham perumpamaan ini, perumpamaan ini Allah puji golongan ini. Okey, satu lagi perumpamaan Allah Ta'ala nak keji satu golongan tu. Macam mana cara Allah nak puji? Allah datangkan perumpamaan. Macam mana Allah nak mencela? Allah nak mengkeji. Allah juga mendatangkan dalam bentuk perumpamaan. Secara tidak langsung, apabila kita menjumpa perumpamaan Allah memuji sesuatu golongan, maknanya Allah nak suruh kita tirulah golongan yang dipuji itu. Begitu juga apabila kita jumpa perumpamaan yang tujuannya untuk mencela, maka kita kena elakkan diri kita daripada termasuk kumpulan yang sama yang dicela. Okey. Apakah contoh ayat yang Allah Ta'ala memuji satu golongan? Okey, dalam nota ni kita bawa cerita tentang Allah memuji para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kita boleh jumpa perumpamaan ini dalam suratul Fath, dalam suratul Fath, surah yang ke-48 ayat nombor 29. Kalau tuan-tuan nak refer muka suratnya di dalam Al-Quran, ia berada pada halaman 515. Halaman 515. Okey. Perumpamaan ini, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam senarai semak, ia berada pada senarai bilangan yang ke-54. Okay, saya tunjukkan senarai semak bilangan yang ke-54. Jadi kalau kita tengok dekat bilangan 54, kita jumpa Suratul Fath ayat nombor 29, muka surat 515 di dalam Quran. Kita akan jumpa tanaman yang mengeluarkan tunas yang banyak. Sebenarnya siapa ni? Inilah para sahabat Nabi SAW. Nanti kita akan pelajari dengan terperinci. Cuma kita malam ni, kita hanya datangkan ayat 29 suratul Fath, muka surat 515, sekadar nak menunjukkan contoh Allah Ta'ala gunakan kaedah perumpamaan adalah untuk memuji. Okay, Allah memuji para sahabat. Kita tengok dekat dalam ayat ni, kita akan jumpa bagaimana Allah memuji para sahabat Nabi SAW. Kalau nak tengok jelas perumpamaannya, kita akan jumpa perkataan mathaluhum, jumpa sekali lagi wa mathaluhum, misalnya mereka, misalnya mereka. Jadi para sahabat ni, mereka ini ada dimaklumkan oleh Allah dalam kitab Taurat dan juga dalam kitab Injil. Kalau kita baca ayat mula-mula,
Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Lepas tu cerita panjang hujung tu. Jadi Allah kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ialah utusan Allah dan orang yang bersama dengannya. Orang yang bersama dengan Nabi ini, maksudnya siapa orang yang bersama dengannya? Iaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat dia? Mereka ni tegas terhadap orang kafir. Tapi kalau dengan orang Islam, mereka ada perasaan berkasih sayang dan belas kasihan. Jadi untuk Allah puji sahabat ni macam mana dia punya sifat dia, maka Allah datangkan dalam bentuk perumpamaan. Allah sebutlah. Allah kata sifat mereka ini dalam kitab Taurat, sifat mereka ini dalam kitab Injil, seperti, itulah misal, wa mathaluhum, seperti tanaman yang mengeluarkan anak dan tunasnya. Lepas tu panjang lagi lah. Ini nanti insyaAllah kita akan belajar secara terperinci. Cuma ayat ni kita datangkan satu contoh bagaimana Allah memuji satu golongan seperti para sahabat Nabi menggunakan kaedah perumpamaan. Kita tengok satu contoh lain. Allah juga menggunakan perumpamaan untuk membuat celaan. Seperti mana Allah nak kata tentang orang Yahudi. Orang Yahudi ni, kita boleh lihat contoh ayat ni, dia berada dalam suratul Jumu'ah. Suratul Jumu'ah, surah yang ke-65, ayat yang kedua. Kalau tuan-tuan nak lihat dalam halaman muka surat, dia berada pada muka surat 553. Okay. Orang Yahudi ni punya teruk dia, Allah Ta'ala umpamakan mereka ini, dan surah Jumaat ini, mereka diumpamakan. Seperti kita akan jumpa perkataan mathalu, perumpamaan. Orang Yahudi ini seperti alladzina hummilut Taurah thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara. Allah kata orang Yahudi ni, mereka ni bawa kitab Taurat tapi mereka tak nak amalkan kitab Taurat tu, seperti himar, keldai yang memikul. Okey, keldai yang memikul beban kitab-kitab yang besar. Jadi Allah nak kata keldai ni, dia tugas dia bawa aje kitab-kitab tu, tapi dia tak boleh manfaat apa-apa. Macam itulah perangai orang Yahudi. Jadi orang Yahudi kalau dia faham ayat ni, kita orang beriman faham ayat ni, kita kata teruk sangat ni. Allah kata macam haiwan, macam himar pula tu. Kalau macam kuda, tahan lagi baik. Ini seperti himar ni, teruknya Allah Ta'ala guna, Allah Ta'ala mencela. Nanti insyaAllah kita akan bincangkan tentang haiwan. Semasa kita belajar ni, kalau sampai kepada tajuk haiwan-haiwan, kita bincang dari zoologi pula. Kenapa Allah pilih himar? Kenapa tak pilih kuda ke? Kenapa tak pilih unta ke? InsyaAllah nanti kita akan bincangkan. Jadi malam ni, siri 2 ni kita sekadar menunjukkan contoh bagaimana perlunya kita memahami perumpamaan. Sebenarnya teknik perumpamaan ini kita boleh gunakan dalam hidup kita. Kalau kita nak puji seorang, kita boleh buat perumpamaan. Kalau kita nak mencela seseorang, kita juga boleh menggunakan perumpamaan. Macam itu. Tiru macam pendekatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay. Yang perumpamaan sikap orang Yahudi ni dalam surah Jumaah ni, kalau tuan-tuan nak rujuk dalam senarai semak, ia berada pada bilangan yang ke-61. Nanti dekat bilangan 61 surah Jumaah, surah ke-62 di dalam Al-Quran, ayat nombor 5, muka surat 553, himar yang membawa kitab. Nanti kita akan bincangkan insya-Allah. Bilangan yang ke-61. Bila waktunya, kita tak boleh dapat tentukan lagi kerana kita akan mengikut susunan dia. Bilangan 1 sampailah bilangan yang ke-66 insya-Allah. Yang paling penting kita ikuti
pengisian ini secara konsisten. Kalau kita tak dapat nak ikut dia secara langsung, boleh ikuti rakaman yang ada di FB page Malaysia Tadabbur Academy. Tuan-tuan jangan tengok yang dekat page lama. Kita ada satu page lama, Akademi Tadabbur Malaysia. Itu page yang lama. Kita ada page yang baru, Malaysia Tadabbur Academy. Kita tengok dekat situ dan insya-Allah ada juga nanti akan di-upload di dalam YouTube. Kita tekan saja. Mungkin kita tekan tajuk perumpamaan ke, mungkin tekan tajuk Akademi Tadabbur, ada nanti insya-Allah akan dimasukkan oleh rakan-rakan saya di Akademi Tadabbur Malaysia insya-Allah. Baik, kita pergi kepada tujuan yang keenam. Allah mendatangkan perumpamaan ni, Allah Ta'ala nak mengasah daya pemikiran. Mengasah ni, daya pemikiran ni, maknanya Allah Ta'ala nak bagi kita ni cepat faham. Cepat faham ni, kadang-kadang kita perlu gunakan perumpamaan. Cakap direct secara jelas mungkin tak faham. Tapi kalau guna perumpamaan, dia akan lebih lekat. Dia ingat. Contoh, Allah Ta'ala nak katakan macam mana nak kata perasaan yang sangat takut ni. Kita kalau nak kempen orang supaya takutlah pada Allah, bukan takut yang biasa-biasa, takut luar biasa. Kita nak bagi contoh apa? Macam mana nak bagi takut luar biasa? Allah gunakan perumpamaan seperti mana Allah Ta'ala kata gunung. Allah kata a'udzubillahi minasyaitanir rajim, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabadil la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Allah kata sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, pasti engkau melihat gunung itu tunduk dan hancur berkecai kerana takut kepada Allah. Ini menunjukkan bahawasanya kalau kita nak cerita macam mana nak takut sangat pada Allah ni, maka kita buat contoh satu objek yang keras tegak. Contohnya apa? Gunung kan? Gunung yang tegak, yang hebat tu gunung kan? Kan dia menjadi pasak kepada bumi. Gunung yang tegak, yang hebat ni pun, kalau Allah turunkan Quran kepada mereka, gunung ini tidak sanggup untuk menanggungnya. Dia menjadi hancur dan berkecai. Kenapa? Kerana dia takut kepada Allah. Jadi apabila kita faham tentang gunung, kita akan ingat dalam otak kita ni macam mana nak terangkan takut yang sangat takut ni pada Allah. Maka kita kata umpama gunung yang tegak, dia punya takut pada Allah walaupun dia keras tegak, dia boleh hancur berkecai, bukan sekadar goyang saja, hancur dan berkecai. Kenapa? Mereka tidak sanggup menerima Al-Quran. Bukan tak sanggup terima Al-Quran, seperti Quran tu tak bagus, tak. Tapi tanggungjawab dia, isi kandungan Al-Quran. Jadi moga-moga apabila kita faham tentang perumpamaan seperti ini, dia dapat menambahkan kita rasa lagi takut. Jadi Allah Ta'ala ni, cara tujuan ni nak mengasah daya pemikiran. Allah gunakan perumpamaan. Saya harap tuan-tuan boleh faham perumpamaan ni betapa pentingnya kita belajar. Ini adalah yang keenam. InsyaAllah perumpamaan gunung yang hancur berkecai ni nanti kita akan jumpa dekat suratul Hasyri ayat nombor 21. Kalau dalam Al-Quran ia berada pada muka surat 548 ayat 21 ni. Kalau kita tengok dekat Senara Semak, ia berada pada bilangan yang ke-59. Senara Semak yang ke-59, suratul Hasyr ayat 21, muka surat 548 kita akan jumpa tajuk gunung yang tunduk dan mereka ini mutasaddi'an, mereka yang hancur berkecai. Kita akan jumpa nanti insya-Allah, kita akan bincangkan dengan lebih lanjut pada bilangan yang ke-59. Sebab itu sangat penting tuan-tuan sentiasa silang rujuk kepada Senara Semak. Sebab kita pembelajaran kita setiap minggu kita akan
merujuk kepada secara semak. Ini kita panggil silibus lah. Silibus pembelajaran kita. Lepas tu kita belajar ni, kita jangan tangkap muat belajar. Walaupun kita tak perlu nak bayar apa-apa kan. Walaupun kita tak ada periksa, walaupun kita tak ada ujian ke apa, walaupun tetap belajar, tapi sentiasa letakkan diri untuk belajar betul-betul. Serius kita belajar. Sebab niat kita nak faham Al-Quran. Nak faham Quran ni dia kena serius. Tapi bukanlah serius tu sampai kita tak boleh berseluruh. Tidak. Tetapi kita belajar untuk faham Al-Quranul Karim. Sebab tu kita cuba dalam Akademi Tadabbur Malaysia ni, kita cuba perbaiki pendekatan pembelajaran. Walaupun kita bukanlah berdaftar dengan mana-mana IPTA, IPTS ke, kita tak berdaftar secara rasmi satu institusi yang berdaftar bawah pendidikan, tidak. Tetapi kita cuba secara tidak langsung untuk membantu cara belajar yang baik. Jadi moga-moga ada silibus ini, senarai semak ini dapat membantu kita susun jadual kita. Kan? Supaya kita tahu, okay, kita dah ikuti sampai bilangan yang keberapa, kat mana kita tertinggal, surah apa yang kita kena baca dulu. Jadi apabila senarai semak ni ada, tuan-tuan boleh buat persiapan untuk kelas yang akan datang. Contoh, kita kata, okay, minggu depan, insyaAllah, kita nak belajar ayat 17 dan 18 dalam surah Al-Baqarah. Dua ayat ni berada pada muka surat yang keempat. Kita letak sekali dengan muka surat lagi supaya lebih mudah untuk dicari. Okey, perumpama iaitu api yang dipadamkan. Jadi kalau tuan-tuan bersiap sedia untuk kelas minggu depan tu, kita dah tahu dah minggu depan nak bincang tentang apa. Jadi tuan boleh baca dulu terlebih awal untuk memudahkan perbincangan. Dan lepas tu saya galakkan tuan-puan ajaklah. Sebab tajuk ni dia boleh masuk kepada semua peringkat. Pelajar boleh, ibu bapa boleh, insya-Allah. Pertama kita tak perlu bicara tentang hukum hakam. Tapi dia membantu kepada memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Baik, kemudian kita pergi kepada yang terakhir, yang kedua terakhir. Okay. Yang kedua terakhir, tujuan yang ketujuh, Allah Ta'ala ni dia maha bijaksana Allah. Allah ni sebenarnya dia nak sampai maklumat tu banyak. Tapi Allah meringkaskan maklumat tu dan menggunakan perumpamaan. Contohnya macam ni. Allah nak mengemukakan idea yang banyak tapi dalam bentuk yang ringkas. Kita ambil contoh kan. Allah Ta'ala ni dia nak kata tentang keadaan orang kafir ni. Macam mana buruk dia. Kita boleh senaraikan banyak orang kafir ni. Apa kesalahan dia kan. Apa dia punya ciri-ciri dia. Banyak benda nak cerita. Tapi Allah cerita tu guna perumpamaan saja dah. Kita akan dapat satu benda yang ringkas padat. Contohnya Allah nak buat perumpamaan tentang orang yang kafir nak dibandingkan dengan orang beriman. Okay, Allah bawalah contoh. Okay, contoh ni kita boleh jumpa dalam surah Hud ayat nombor 24 yang berada pada muka surat 224 di dalam Al-Quran. Allah kata, mathal, kita jumpa perkataan mathal, perumpamaan. Al-fariqaini, dua golongan. Dua golongan tu siapa? Dalam ayat ni Allah tak sebut pun sebenarnya. Tapi Allah nak bandingkan dua golongan ni. Allah kata, kal-a'ma, samalah seperti orang yang buta, wal-afam, orang yang pekak, wal-basir, dengan orang yang celik, was-simi', orang yang dengar. Allah nak buat umpamaan macam ni. Allah kata ada dua kumpulan ni. Satu kumpulan ni dia seperti orang buta dan dia pekak. Satu kumpulan lagi ni matanya celik, dia tak buta tapi dia juga boleh mendengar. Patut Allah tanya pada kita, hal yastawiyani mathala? Allah kata, sama tak dua golongan tu? Semua orang, maksudnya semua orang yang waras, dia boleh jawab, mestilah tak sama. Orang yang buta tak sama dengan orang yang celik.
Orang yang peka tentu tak sama dengan orang yang boleh mendengar. Tentu orang akan kata, antara dua kumpulan ni mana yang senang, mana yang bawa faedah banyak sekian-sekian. Mesti orang kata orang yang boleh melihat, orang yang boleh mendengar. Jadi sebenarnya perbandingan tu Allah nak bandingkan antara orang yang kafir dengan orang yang beriman. Allah bagi contoh perumpamaan saja, tapi orang boleh faham. Maksudnya kalau kita buat senarai, nak buat bandingan macam ni lah. Okey, apa beza orang kafir, apa beza orang beriman? Mana satu lebih baik? Contoh, kita boleh senaraikan banyak benda, makan masa panjang. Tapi Allah Ta'ala guna perumpamaan saja, orang dah tahu dah. Okay? Bezalah orang peka dengan orang boleh mendengar, orang yang boleh melihat dengan orang yang buta. Inilah kebijaksanaan yang Allah Ta'ala telah tunjukkan kepada kita di dalam pendekatan perumpamaan pada bilangan yang tujuan yang ketujuh, yang mana yang contoh surah Hud ayat 24 ni dalam senarai semak kita, ia berada pada bilangan yang ke-23. Saya tunjukkan tuan-tuan bilangan nombor 23. Okey, surah Hud ayat ke-24, muka surat 224. Okey, sebelum tu tuan-tuan nampak tak saya paparkan senarai semak? Sebab saya tukar-tukar slide ni. Nampak Ustaz. Okey. Alhamdulillah. Jazakumullahu khairah. Okey, internet saya agak unstable. Kalau saya perlu ulang, nanti saya akan ulang. Kalau saya sangkut, nanti bagi tahu kat mana suara saya yang sangkut. Okey, dah selesai yang ke-23 dan kita pergi yang terakhir sekali. Malam ni kita belajar pendek je. Saya pun sebab nak terkejar-kejar juga nak pulang kembali ke Kuala Lumpur kerana saya berada di utara sekarang. Jadi saya nak kembali insya-Allah musafir semula ke Kuala Lumpur. Jadi saya perlu ambil sedikit waktu untuk membuat persiapan lah. Okey. Jadi yang ke-8 tujuan Allah mendatangkan perumpamaan ini adalah antara sebabnya adalah Allah nak menjaga adab terhadap perkara yang benda ni malu nak bincang. Manusia malu nak bincang dia. Tapi kena sampaikan juga. Tapi cara nak menyampaikan tu halus sangat Allah nak sampaikan. Kita tengok contoh dia. Contoh ni ada dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Dia berada pada muka surat 29. Dia berada pada muka surat nombor 29. Contoh dia Allah kata, okay, cuma perumpamaan ini tuan-tuan tak jumpalah perkataan masal. Tuan-tuan tak jumpa perkataan masal. Mim, sim, lam tu tuan-tuan tak jumpa. Tapi walaupun tiada perkataan masal, ia juga membawa kepada makna perumpamaan. Okey. Jadi perumpamaan ini Allah nak kata macam ni. Allah nak kata, Uhilla lakum laylatas siyamir rafathu ila nisaikum. Allah kata, dihalalkan bagi kamu pada malam hari kamu berpuasa. Maksudnya tiap-tiap malam Ramadan tu, bulan puasa tu, Allah kata, kamu halal nak bersetubuh dengan isteri-isteri kamu. Allah kata boleh untuk kamu mendatangi isteri-isteri kamu. Jadi Allah nak kata, isteri ni, begitu juga pasangan ni, dia punya pentingnya isteri tu. Nak kata pentingnya isteri tu tak boleh, maksudnya Allah nak kata kamu tak boleh lagi lah. Maksudnya perlu isteri tu Allah gunakan ibarat apa? Allah kata hunna libasul lakum. Allah kata isteri-isteri kamu ni ibarat pakaian bagi kamu. Pakaian bagi kamu. Wa antum libasul lahunna. Kamu pula pakaian bagi mereka. Bijaknya Allah kan, maksudnya Allah nak kata kamu ni walaupun dah puasa siang malam, kamu boleh pergi cari isteri kamu, kata Allah halal. Allah kata kamu ni memang tak boleh pisahlah dengan isteri, macam tu jugalah isteri dengan kamu. Jadi Allah nak gunakan perumpamaan perlunya seperti kita perlukan baju pakaian. Kita boleh guna teknik ni untuk kata saya perlunya kita kepada pasangan ni seperti mana kita perlu memakai
pakaian. Kalau tak pakai, nanti malulah kan orang nampak. Jadi kita pakai baju. Kalau tak pakai baju, lepas tu pentingnya pakaian menjadi keperluan asasi. Jadi Allah menggunakan, diumpamakan isteri itu adalah pakaian, begitu juga suami kepada isteri juga adalah pakaian. Okey. Perumpamaan yang seperti ini, saya tidak masukkan ia di dalam senarai yang 66 senarai itu. Saya tak masukkan tentang ayat yang ke-187 di dalam senarai semak ni. Kenapa? Kerana macam ni. Perumpamaan yang kita nak belajar ni, kita hanya tekankan kebanyakannya perumpamaan yang ada perkataan masal. Masal seperti masalah. Perkataan yang kita panggil, kita belajar dulu perumpamaan yang dia ada perkataan yang jelas, sarih, menyebut tentang perkataan perumpamaan masal. Masal. Sebab tu dalam senarai 66 ni kita tak mempelajari tentang perumpamaan yang dia tidak ada perkataan masal. Adalah beberapa tempat, tapi kita fokus banyak kepada yang ada masal, perkataan masal. Bukan bermaksud perkataan yang tak ada kalimah mim, sa, salam, masal tu dia bukan perumpamaan. Tuan-tuan jangan keliru. Perumpamaan dia terbahagi kepada dua kaedah. Ada dua bahagian. Perumpamaan yang pertama, perumpamaan yang terang, jelas ada kalimah misal, perkataan masal. Kalau jenis yang kedua, dia tak ada perkataan masal, tetapi maknanya itu sebenarnya adalah perumpamaan. Seperti yang kita belajar ni lah. Suratul Baqarah ayat nombor 187. Kita tak jumpa perkataan masal dekat sini lah. Kan tak ada pun. Uhilla lakum lailatus siyam rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Tiada. Tapi tetap ia dimasukkan di dalam makna perbincangan perumpamaan di dalam Al-Quran. Jenis yang kedua yang tidak disebutkan secara jelas adanya kalimah masal. Kalau tuan-tuan nak cari semua kalimah dalam Quran yang ada menggunakan perkataan masal, tuan-tuan boleh jumpa dekat 40 lebih. Ada 40 lebih dalam Quran yang ada menggunakan perkataan masal, ada banyak. Dia tak sebenarnya ada perkataan masal. Kadang-kadang Allah guna huruf kaf, ka, seperti pun boleh dijadikan sebagai permisalan. Boleh dijadikan sebagai permisalan, insya-Allah. Okey. Moga-moga 8 tujuan ini memberikan kita motivasi, menambahkan minat kita agar kita dapat mempelajari perumpamaan dalam Quran ini pada setiap minggu, insya-Allah. Secara tak langsung tuan-tuan akan faham ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Kita nak faham ayat dalam Quran ini, ini sebenarnya dipanggil tadabbur ayat-ayat yang bertemakan kepada perumpamaan, ataupun kita panggil kaedah tematik. Dia panggil tematik. Dia panggil kaedah tadabbur berbentuk maudu'i. Tadabbur berbentuk topik yang tertentu. Al-Quran ni dia ada banyak topik. Jadi salah satu topiknya adalah perumpamaan di dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan pelajari pada setiap minggu. Kalau tuan-tuan nak belajar topik kisah para Nabi, insyaAllah kita akan ada kelas setiap Jumaat malam Sabtu. Kita akan belajar 25 kisah para Rasul di dalam Al-Quran. Ini kita akan kumpulkan semua ayat Quran yang ada cerita pasal para Rasul. Lepas tu tajuk dia Jejak 25
Rasul. Tapi topik dia apa? Kisah-kisah dalam Quran. Kalau kami malam Jumaat, tajuknya adalah perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Dan saya jelaskan sekali lagi pada tuan-tuan puan, okey, kita belajar 66 perumpamaan ini bukan kita menhadkan perumpamaan hanya ada 66 tempat ini saja. Tidak ya. Tidak. Tetapi ini lebih banyak kepada ayat-ayat yang ada perkataan misal, perumpamaan secara jelas, insya-Allah. Nanti kita akan belajar. Okay, moga-moga tuan-tuan dapat mengikuti pengisian ini setiap minggu dengan baik, dengan jelas, dan tuan-tuan boleh kembali menyampaikan kepada rakan-rakan yang lain. Ajak mereka mengikuti pengisian ini pada setiap Khamis malam Jumaat. Baik, tuan-tuan dan puan, saya kira kita sudah sampai kepada penamatnya. Ya. Kita dapat belajar alhamdulillah dengan rahmat Allah 8 tujuan didatangkan perumpamaan di dalam Al-Quranul Karim. Baik. Tentu ada sebarang persoalan, tentu ada sebarang cadangan, tentu ada sebarang penambah maklumat, dipersilakan. Sebelum kita tangguhkan tulisan kita pada malam ini. Okey, ada apa-apa pertanyaan? Ataupun kalau saya tanya tuan-tuan, tuan-tuan dan perempuan dah pernah belajarkan perumpamaan di dalam Al-Quran. Siapa yang dah pernah belajar, boleh tak dia kongsi berapa perumpamaan yang dia pernah belajar? Adakah lebih daripada apa yang kita senaraikan ataupun bagaimana? Mungkin dia boleh kongsi pengalaman supaya pengalaman itu dapat dijadikan sebagai motivasi untuk kita terus belajar. Silakan tuan-tuan dan puan, dalam tempoh kita ambil dalam 5 minit sebelum kita tangguhkan pengisian kita pada malam ini. Kalau ada. Pernah Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Ya. Pernah belajar dengan Ustazah Solehah. Masya Allah, tabarakallah. Okey, Kak. Dengan apa ni, Prof Suki Osman. Dr. Suki Osman. Okey, betul. Tapi yang dengan Dr. Suki Osman tu 40 perumpamaan yang dalam buku analogi 40. Itulah perumpamaan yang Dr. Suki tulis lah. Analogi. Analogi kan tajuk dia. Ya, Okey. Tapi yang tu baca buku tu sajalah, ringkas, tapi dia terlampau cepat, jadi tak samalah macam ustaz satu-satu kan. Yang ni kami baca tu cepatlah tempoh dia. Macam dengan ustazah, memang ustazah kupas satu-satu tu lamalah ambil masanya. Jelaslah. Jelas, tapi tak sampai 66 perumpamaan yang macam ustaz buat, sikit je. Okey, dengan Dr. Saleh tu berapa banyak Kak dah belajar? Yang kami guna buku. Ada berapa Kak? Kalau tak salah Kak, dalam 32 kot kalau tak salah. Ada buku yang ada buku perumpamaan tu, perumpamaan dalam Quran, ada buku-buku daripada Indonesia. Masya Allah. Kalau ada buku tu nanti kongsikan ya. InsyaAllah. Kadang mungkin kita boleh gunakan buku tu sebagai salah satu rujukan kita. Nanti Kak kongsikan, ataupun siapa-siapa yang ada buku-buku lain jumpa nanti boleh juga kongsikan untuk rujukan. Baik. Ustaz, ada lagi yang lain tuan-tuan perempuan? Ustaz, nota ya, silakan. Nombor 5 yang memuji dan mencela, surah Al-Jumu'ah tu kan dia ayat nombor 5 bukan nombor 2. Sebab tadi kejap. Betul. Dia punya nombor surah ke nombor apa? Nombor ayat dia. Nombor ayat dia. Dekat dalam semak betul kan? Sebenarnya semak betul. Kejap muka surat dia ayat apa? Muka surat nombor apa tu? 7. Nota tu dia muka surat. Okey, ayat nombor betul. Ayat dia nombor 2 betul. Betul. Nombor 5 betul. kan ayat dia sepatutnya. Ya. Dia ayat nombor 2 kan? Dia ayat nombor 5. Item nombor 5. Dia ayat nombor 5. Betul, dia ayat nombor 5. Maafkan saya. Tak, surah 62.
Ya, surah Surah 62. 22 ayat nombor 5 Dia kat Ustaz. situ dia salah macam ni. Kat nota tu. Typo tu, Betul. typo Ustaz Kalau tu. ikutkan memang Ah. saya tak apalah. Okey, maksudnya dekat sini Jumaah tu sepatutnya surah 62 kan? Kan? Surah 62 Ni kan? ayat nombor 5. Terbalik je, tertukar je sepatutnya. Ustaz. Betul. Dia tertukar. Sepatutnya surah 62 Betul ayat apa Ustaz. sepatutnya? Ayat nombor 5. Ayat nombor 5, betul Sepatutnya. Ustaz. Okey. Typo je Tak tu. apa, saya sangat perlukan. Ya. Muka surat 553 ya. Okey 553 kan? Okey. Dekat saya punya sarah semak betul tak? Dekat sarah semak. Sarah semak. Kita tengok surah Jumaah. Betul sarah semak betul. Surah 62 ayat nombor 5 muka surat 553. Mungkin ada nota yang tadi tu. Jadi saya sangat berharap tuan-puan ya kalau boleh betulkan saya mana-mana yang saya tersalah. Saya sangat alu-alukan pada tuan-tuan dan puan-puan. Al-maklumlah ya. Memang kita ni mudah terdedah kepada kesalahan ataupun error sebagainya, itu benda yang perlu kita betulkan. Jazakumullahu khair. Okey, ada perkara lain tuan-tuan dan puan nak nyatakan sebelum kita tangguhkan? Ustaz, yang satu Ya. lagi ada buku yang apa ni yang Ya. Ibnu Al-Qayyim, Perumpamaan dan Perbandingan dalam Al-Quran, yang telah diterjemahkan oleh Marwan Bukhari Abdul Hamid. Oh, itu yang dia terjemah daripada Arab Terjemah daripada Arab. Buku ni pun ada juga yang nanti Kak boleh kongsikan nanti Kak kongsi dekat tu. Okay. Nah, yang satu lagi buku yang daripada Indonesia tu tafsir ayat-ayat perumpamaan, yang tu daripada Syekh Muhammad bin Salah Al-Shawadifi, terbitan Pustaka Al-Kautsar. Itu daripada Indonesia. Nanti Kak kongsi. Okey, insya-Allah nanti kongsikan rujukan tu. Okey, jika tiada apa-apa lagi, kita tangguhkan pengisian kita pada malam ni. Semoga Allah berikan ganjaran yang baik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Allah memberikan keberkatan ilmu, Allah memberikan kita rasa minat yang semakin mendalam kita, iman kita kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Sebarang salah silap saya ampun maaf. Kita jumpa lagi insya-Allah pada minggu hadapan. Jadi kalau tuan-tuan ada kesempatan besok pagi, hari Jumaat pagi besok, saya jemput tuan-tuan mengikuti topik solusi dalam Quran. Kita mula pukul 9 pagi. Lepas tu kita lanjutkan dengan besok adalah siri akhir siri akhir Tadabbur Suratul Kahfi. Besok adalah siri akhir Tadabbur Suratul Al-Kahfi. Kemudian kita lanjut. Ya. Ustaz belum bagi link lagi. Link yang Tadabbur Surah Al-Kahfi, tak ada link Zoom lagi. Oh, tak ada link Zoom. Okey, nanti saya masukkan. Ada foto je. Sebab Kak tengok dekat Zoom belum ada link. Jazakumullahu khair. Okey, kita sudahi. Ada apa? Ada poster? Tak ada. Ada poster saja. Tak ada link. Okey. Okey, nanti kita masukkan mana-mana yang tak ada link tu insya-Allah. Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.